Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim lil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dimuliakan sekalian, alhamdulillah syukur pada Allah SWT jikalau dan semua yang hadir pada malam yang mulia dan ini, alhamdulillah kita telah masuk surah yang baru, iaitu surah Nuh. Alhamdulillah semalam saya telah pun ceritakan sedikit tentang awal mukadimah surah Nuh ini, dan ini kita lihat sekali lagi ayat-ayat yang awal daripada surah yang mulia ni. Bagi tuan-tuan yang memiliki tafsir Ibn Katsir, jangan lupa tolong buka pada jilid yang ke-10. Jadi ayat yang sedang kita bincangkan ni, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un. Sadaqallahul 'azim. Al-Wasalan, Al-Kamisa, Rilis, Sa'diyah Basar, semua yang hadir pada malam video ni. Alhamdulillah. Jadi tafsirannya, terjemahannya, sungguhnya kami telah mengutuskan Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepadanya, berikanlah peringatan kepada kaummu sebelum datang kepada mereka azab yang sangat pedih. Dia pun menyuruh mereka dengan berkata, wahai kaumku, sungguhnya aku diutuskan kepada kamu sebagai pemberi peringatan dan amaran yang jelas, iaitu sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya serta taatlah kepadaku. Fizul Muhammad Siddiq Muhammad, mudah-mudahan tuan-tuan tak keberatan untuk share video ni pada teman-teman kita yang lain. Moga menjadi jariah kita bersama pada malam ni, sebelum kita melelapkan mata, mudah-mudahan mengajak manusia untuk mengenali Allah SWT dengan lebih dekat. Memahami firman-Nya adalah satu cara untuk mengenali Allah SWT, tuan-tuan ya. Baik, terlihat ya. Jadi dalam ayat yang pertama ni, Allah telah menceritakan tentang Allah menggunakan perkataan, kalau kita perhatikan, dhamir yang digunakan dalam uslub bahasa Al-Quran apabila Allah menceritakan tentang kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang melibatkan perbuatan-perbuatan Tuhan, kesan daripada apa yang Allah Ta'ala kehendaki itu, Allah akan menggunakan dhamir mukhatab jama'. Inilah yang dapat kita lihat sebagai contohnya pada awal surah ni, inna arsalna Nuha. Kita telah bincangkan bahawa inna yang dirujuk dalam ayat ini merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apabila menceritakan tentang zatnya yang agung, menceritakan tentang keagungannya, keunggulannya, menceritakan tentang tempat ibadah kita hanya kepada Allah Taala sahaja, maka zat Allah Taala akan digunakan dalam bentuk siratul ifrad, iaitu dalam bentuk mufrad. Jadi penggunaan dhamir ini sama ada jamak ataupun mufrad, kita dapat lihat, iaitu jamak ini bila ia merujuk kepada segala af'al Allah Azza wa Jal, bila ia merujuk kepada kesan-kesan tindakan yang dilakukan olehnya, maka Allah akan menggunakan dhamir ganti nama nahnu. Jadi kita jangan keliru pula ya. Farwahidah Razia Rozdin yang mulia, Dr. Cawid dengan kita Zahawi Ghazali, jangan kita terkeliru kerana ada orang mengatakan, tengok Allah pun menyifatkan dirinya dengan sifat ta'adud. Bukan ta'adud di sini merujuk kepada jamak. Jamak yang digunakan dalam bahasa kita pun kadang-kadang merujuk kepada perkataan kami. Kami telah buat keputusan gini. Jadi sedang kita bercakap seorang diri, kerana kita mewakili di situ ahli jawatan kuasa, organisasi, pentadbiran, maka kita sebut perkataan kami. Gitu juga dalam Al-Quran, kalau kita lihat, bila kita memahami bahasa Al-Quran, ada uslub yang bersifat jamak dan ada uslub yang bersifat ifrad. Jamak ni saya telah terangkan apabila berkaitan dengan kesan-kesan kekuasaan Allah ataupun perkara-perkara bersifat dengan af'alnya. Tapi apabila merujuk kepada menceritakan tentang zatnya, ibadah kepadanya, maka Allah akan menggunakan bentuk singular. Bila menceritakan tentang tindakan yang berlaku, maka Allah menggunakan dhamir jamak, iaitu plural ya. Baik. Jadi dalam ayat ini Allah menceritakan tentang perutusan Nabi Nuh kepada kaumnya.
Untuk memahami perkara lebih lanjut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, kalau kita bandingkan dalam sebuah rumah tangga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak. Ayah ni punya pengalaman, Ustaz Safiul Siddiqin, ahlan wa sahlan, ya, Puan Kamisa HMS dari Singapura, Wasila Abdullah, Malia Arba. Moga-moga jelas kuliah kita pada malam ni. Jadi terima kasih atas keperhatian tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Boleh lihat jadi kuliah tafsir dalam surah Nur jilid ke-10 muka surat 133 ayat 1 hingga 3 kita punya huraian pada malam ini. Terima kasih Puan Kamisa HMS. Baik. Jadi dalam ayat ini kalau kita perhatikan, Allah menceritakan tentang apa yang Allah kehendaki. Kalau kita bandingkan dalam sebuah rumah tangga, ada ayah, ada ibu, ada anak-anak, maka anak-anak ni sedang besar. Maka anak-anak ni masuk ke asrama, masuk ke sekolah menengah, masuk ke universiti. Tentulah si ayah akan buat pesan kepada anak-anaknya. Betul kan? Ayah pesan kepada anak lakinya kat sekolah, bila kau duduk asrama, ada pembuli, ada kawan yang baik, ada ahli surau, ada orang suka masuk kelab mempertahankan diri, ada yang begini, ada yang begitu. Jadi ayah nak engkau kalau nak jadi anak jantan, anak lelaki, memang kau akan alami kat surau asrama ni biasa ada pembuli-pembuli. Tapi kalau kau nak tidak dibuli, kau berkawanlah dengan orang yang kuat tetapi baik, kuat dan baik. Jangan kawan yang kuat tapi nakal. Sebagai contohnya, tuan-tuan dimuliakan Allah, kita bandingkan lagi, umpamanya kalau si ayah tentulah akan pesan kepada anak-anaknya dalam kehidupan ni nak begini. Ini kat rumah kita, waktu malam kalau nak tidur kena kunci pintu. Kunci pintu lah macam ni caranya, begini waktunya, pada waktu sekian. Kalau ayah pergi out station sebagai contoh, jadi pesan ayah dan pesan ibu ni adalah menampakkan kasih sayang. Pesan ini diberikan masa ke semasa supaya anak terleka. Alangkah dah pesan setiap hari pun kadang-kadang masih terleka lagi. Jadi tuan-tuan dimuliakan sekalian, pesan ni daripada benda yang paling kecil hinggalah ke benda yang paling besar, kerana keprihatinan si ayah, si ibu nak melihat anak-anaknya jadi manusia. Gitu kan? Jadi begitu juga dalam konteks kalau kita bayangkan, walillahil mathalul a'la, Allah tidak layak disamakan dengan manusia sama sekali, kerana makhluk itu tentu beza daripada Khalik. Tapi ini adalah untuk mewajib takrib, untuk mudah faham. Maka Allah menyayangi kita. Dengan sebab itu Allah mengutuskan Nabi-Nabi untuk menunjukkan kepada kita tentang jalan beribadah kepada Allah SWT. Zaman-zaman utusan Nabi-Nabi itu lakukan hasil terang-terangkan semalam bagaimana begitu ramai Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT. Sehingga ada sebahagian para ulama mengatakan bahawa mungkin ke benua India, China, ke mana-mana tempat dalam dunia pun, di Turki pun zaman dahulu tentu ada Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah SWT. Cuma kerana telah berlaku perubahan ataupun pemindaan fakta dalamnya, sehingga kitab-kitab yang diutuskan oleh Allah kepada Nabi-Nabi terdahulu telah pun dirosakkan oleh pengikut-pengikutnya. Itu sebab kita dapat melihat lagi masih ada persamaan di antara apa yang diseru dalam kitab-kitab kepercayaan agama selain daripada Islam, selain daripada Yahudi dan juga Nasara, kepada Tuhan yang tunggal, yang bersifat dengan esa, keagungan dan segalanya. Tapi telah pun dicampur adukkan dengan bagai-bagai perkara-perkara palsu yang mengarut-ngarut, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi sebelum terlupa tuan-tuan, saya nak ajak tuan-tuan untuk gunakan Habat Sauda Birkah. Ini adalah Birkah Habat Sauda. InsyaAllah sangat berguna untuk kita dalam musim Covid ini. Kita nak menangani wabak. Moga-moga dengan adanya pemakanan cara sunnah Nabi SAW ini dapat memelihara kita daripada penyakit-penyakit bahaya. Kan Nabi telah bersabda, ini merupakan bijirin keberkatan Habat Sauda, penawar pada semua penyakit melainkan kematian, kata baginda SAW. Ini dipanggil sebagai Habatul Barakah, bijirin kebaikan, bijirin keberkatan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan boleh kunyah dan boleh telan. Alhamdulillah. Jangan lupa tuan dapatkan untuk diri kita, keluarga kita, isteri kita, anak-anak, ayah ibu, hadiahkan untuk mereka. Kita sediakan kempen sekarang, dapatkan Birkah Habat Sauda dengan berbagai-bagai tawaran disediakan. Dapat buku, dapat korma, mari dapatkan Birkah Habat Sauda dari Zahzan Travel. Baik tuan. Jadi bandingan yang telah dikemukakan tadi tak lain tak bukan untuk menunjukkan bagi kita kasih sayang seseorang, bapa atau ibu kepada anak-anaknya akan menyebabkan si ibu itu pesan dan kadang-kadang hukum. Nanti kita akan lihat bagaimana peranan hukum dalam bentuk kasih sayang dan juga tindakan Allah Subhanahu Taala yang Maha Adil. Jadi segala tindakan Allah SWT sebenarnya, af'alnya,
ia adalah berteraskan kepada sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana seorang ayah ataupun ibu tadi yang risau melihat anaknya bercampur gaul dengan orang yang tak kena mengena, mungkin ke asramanya ada pembuli, mungkin di universitinya ada orang suka ambil kesempatan, maka ayah ibu pun berbekalkan pengalaman yang lalui, dia akan cerita kepada anak dia satu persatu. Ya, jadi si ayah si ibu ni akan menceritakan ada anak-anak supaya anak-anak difaham dan elakkan diri daripada terjerumus dalam perkara-perkara yang merugikan dia. Kadang-kadang si ayah ibu terpaksa kenakan hukuman kerana anak gagal untuk mentaati mengikuti perintahnya. Maka demikianlah walillahil mathalul a'la, bagi Allah contoh yang sangat istimewa, tak layak kita samakan dengan makhluk. Maka Allah SWT juga akan mengutuskan nabi-nabinya untuk memberitahu kepada umat manusia ini tentang perkara yang patut mereka buat, if'alu wa la taf'alu, the do's and the don'ts, yang boleh buat dan juga yang tak boleh buat. Jadi tuan-tuan, itulah tujuan perutusan Nabi dan Rasul sebagai pembuktian rahmatnya supaya manusia tak tersesat dan tak timpa hukuman azab di akhirat nanti. Jadi para Rasul pula diutuskan oleh Allah dengan mukjizat untuk memperkuatkan bukti bahawa memang mereka diutuskan oleh Allah SWT. Mereka ada mukjizat. Dan kemudian bila wafatnya Nabi dan Rasul ini, datang pula para sahabat, contohnya para tabi'in yang meneruskan perjuangan Nabi SAW, yang meneruskan penerangan kepada umat ini tentang perkara yang dikehendaki oleh Allah dan larangan-larangannya. Jadi inilah dia yang dapat kita lihat peranan para Nabi untuk memudahkan kita semua faham. Kemudian ayat kedua, qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, wahai kaumku, sungguhnya aku ini terhadap kamu membawa berita yang dan juga membawa berita yang nyata. Aku diutuskan kepada kamu sebagai pemberi peringatan dan amaran yang jelas. Jadi Nabi Nuh AS diutuskan oleh Allah Taala seperti yang telah kita bincangkan semalam. Baginda dipanggil sebagai Syekhul Al-Mursalin, merupakan syekh kepada sekalian para rasul, kerana baginda lah merupakan rasul yang pertama diutuskan mengikut pandangan yang paling rajih. Adapun sebelum baginda seperti Idris, Syith, Nabi Adam alaihissalam, mereka semua merupakan anbiya. Mereka bukannya mursalin. Kerana rasul kita dah tahu pangkat mereka lebih tinggi dari Nabi. Pada zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Syith, umat manusia belum lagi tersesat seperti yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, sehingga hukuman Allah turun kepada mereka. Jadi pada zaman Nabi Nuh lah umat dikenakan hukuman oleh Allah kerana kedegilan mereka, yang akan kita lihat dalam ayat-ayat yang berikut. Dalam ayat yang kedua ni Allah menjelaskan bahawa tugas para Nabi adalah nadhirun mubin. Nazir ni kalau kita belajar perkataan bahasa Arab, ia merujuk kepada nazir, mana memberi berita gembira, berita menakutkan. Nazir, Bashir dan juga Nazir. Kalau Bashir, berita gembira. Kalau Nazir, berita yang menakutkan. Tapi kenapa tak disebut di sini? Cuma Allah menyatakan qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin, aku pemberi peringatan yang jelas. Peringatan terhadap benda-benda yang menakutkan sebenarnya. Kerana kalau tak disebut perkataan, kalau tak dikhususkan nazir itu memberi berita apa? Berita yang menakutkan. Ada banyak benda yang menakutkan. Alam barzakh. Ya, sebenarnya kita dah bincangkan bagaimana Fir'aun diseksa oleh Allah Ta'ala dalam surah Sajdah yang lalu. An-naru yu'raduna alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Dalam alam barzakh itu api dinyalakan, dibakar Fir'aun dengan keluarganya. Wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyadal azab. Nanti pada hari kiamat masukkan Fir'aun dalam azab yang lebih pedih, yang lebih dahsyat. Maka datang para nabi ni untuk menceritakan tentang perkara-perkara yang menakutkan yang bakal berlaku andai mereka enggan mentaati perintah Allah SWT. Apa dia? Antaranya alam barzakh, antaranya alam mahsyar. Kamu semua akan diteranjangkan, kamu akan berada matahari sejengkal di atas kepala, tumus batu di atas kepala, malamnya panjang, siangnya panas. Ya, 1500 tahun kamu akan berada kat situ. Lepas tu ada pula mizan itu menimbang segala amal kamu yang baik yang buruk. Kemudian ada pula sirat, iaitu naiknya 500 tahun, tegaknya 5 tahun, condongnya untuk masuk ke syurga 500 tahun. Ya, seperti rambut yang lebih halus, rambut di belah 7 lebih tajam dari pedang. Maka diceritakan kepada mereka untuk menimbulkan rasa takut. Ini semua termasuk dalam kerja para nabi, iaitu nazir. Jadi Allah tidak menyatakan nazir itu apakah bendanya, tetapi ia merupakan satu peringatan yang merujuk kepada berbagai-bagai benda menakutkan akan berlaku sebab kematian, yang mana manusia perlu bersedia untuk menghadapinya. Jadi dalam hidup ini tuan-tuan, kalau kita lihat pencapaian keduniaan, kita tak perlu risau.
Kerana kebanyakan kita di masa berbanding dengan ayah ibu kita dahulu, ayah ibu kita hidup susah, tapi kita pada ini Masya Allah hidup senang, lebih baik daripada mereka. Kebanyakannya, bukan semua lah tuan-tuan ya, ada yang ayah ibu kita hidup jauh lebih baik daripada kita. Menunjukkan kepada kita bahawa kehidupan dunia ini tak perlu risau sangat. Anak tak dapat straight A dalam SPM yang lalu, tak mengapa. Ramai saja orang tak dapat straight A dalam SPM tapi menjadi insan yang mulia, yang berjaya dalam hidup, tuan-tuan yang mulia sekalian. Sebagai contoh pun tak perlu saya ceritakan kat sini, semua kita pun mungkin mengalami pengalaman yang sama. Apa nak risau? Tuan-tuan yang mulia sekalian, yang kita perlu risau adalah perjalanan ke akhirat. Kerana sesat kat dunia ni, GPS macam-macam kita boleh cari, boleh tanya orang, boleh gunakan apps itu ini. Tapi jalan ke akhirat ini memerlukan daripada kita persiapan, memerlukan kepada kita bekalan. Perjalanan sangat jauh. Maka itu sebab Nabi-Nabi Allah diutuskan untuk menceritakan perkara-perkara yang sifat akhirat ini. Tuan-tuan kena ingat bahawa tiada satu roadmap yang lebih jelas daripada apa yang dikemukakan oleh Islam untuk memberi penjelasan kepada manusia tentang apa yang akan berlaku selepas kematian. Kalau orang-orang kafir itu sebagai contoh mengatakan mereka pun ada satu alam yang baru yang mereka akan hidup, maka semua itu dipengaruhi kebendaan. Ada satu bangsa yang kalau nak dikebumikan di tempat sekian-sekian kena bayar sampai ratusan ribu pun ada. Ada matahari mengalir kat situ lah, menghadap matahari lah, ada tempatnya macam mana, saiznya macam mana, batunya daripada apa. Tapi semua itu kebendaan. Sedangkan orang telah mati itu mereka tidak tahu. Sebenarnya masuk saja ke alam barzah yang tak semestinya berada di perut bumi. Mungkin ada orang yang ditelan oleh harimau, mungkin ada yang ditelan oleh buaya, anaconda, mungkin ada dimakan ikan di lautan. Tapi setiap mereka ni pasti akan melalui alam barzakh. Wa min wara'ihi barzakhun ila yaumi yub'atsun. Para ulama bincangkan apakah yang menerima siksa itu, adakah roh ataupun jasad ataupun kedua-duanya sekali. Tuan-tuan ni, jadi kemungkinan tuan-tuan ini boleh kasihan, ramai orang yang bersifat etis berfikir bahawa macam mana kita nak tahu ada azab ke tidak, kami gali kubur tak nampak apa-apa pun, tak ada pun kesan dibakar. Jadi mereka cuba untuk mentafsirkan fenomena azab alam barzah ini dengan benda yang bersifat kebendaan, sedangkan perkara oleh manusia itu tidak sama dengan apa yang kita rasakan di dunia. Tak boleh kita nak tafsirkan dengan pandangan kebendaan keduniaan yang ada pada hari ini, tuan-tuan. Baik, kalau kita faham dalam istilah nadhirun mubin ini lagi, seperti contoh dikemukakan oleh Al-Imam Ghazali dan begitu juga Al-Imam Al-Haddad, menceritakan kepada kita bagaimana kita nak faham perkataan nadhir. Allah SWT dalam hidup ini begitu adil kepada kita, begitu penyayang kepada kita, tuan-tuan. Allah bila melihat kita melakukan ketaatan, maka dia beri kepada kita berbagai bentuk kemudahan. Kita dapat lihat dalam kehidupan pada ini, orang yang saleh, anaknya pun saleh, menantunya pun saleh. Tapi bila seseorang itu lalai, maka datanglah hukuman Allah sedikit demi sedikit untuk dia sedar. Biasanya begitu, tuan-tuan, dalam hidup ni. Seperti contoh seorang ibu yang anak dia buat salah kepadanya. Anak ni masih kecil, anak ni pun degil, tak ikut arahan ibu, maka ibu pun piar telinganya. Lalu dia pun lari pergi main dengan kawan-kawannya. Seharian dia hilang. Menjelang petang nanti, tak kala semua kawannya pulang ke rumah untuk didakap oleh ibu masing-masing, pulang ke pangkuan ibu masing-masing, tapi anak ini yang tadi ada masalah dengan ibu, mana dia nak pergi, tuan-tuan, agak-agak budak-budak kecil ni. Mungkin tuan-tuan pun mengalami pengalaman yang sama masa kecil kan, bergaduh dengan ibu, bergaduh dengan umi, bergaduh dengan mak. Kemudian menjelang petang semua orang balik, kita pun dah tak tahu nak pergi mana. Akhirnya baliklah juga, malu nak jumpa mak. Tadi bergaduh dengan mak pagi tadi, duduklah kat pintu dapur, kuis. Ibu pun keluar, tengok apa benda yang bunyi kat pintu dapur ni, kucing ke? Allah, anakku. Ibu pun dah kat peluk, hilang segala masalah kita yang pagi tadi kita bergaduh dengan ibu kita. Mana kau pergi nak, satu hari kau tak makan, mak turun kau pulang tadi, mak cari kau kat sana sini. Maka tuan-tuan, dalam hidup Allah SWT, kalau kita nak bagi kefahaman yang mudah untuk semua kita, memang kadang-kadang berlaku hukuman dalam hidup ini dengan tujuan supaya hamba itu kembali kepadanya. Allah beri hukuman itu untuk dia kembali kepada Allah, tuan-tuan. Apa penyakit? Sebenarnya bila berlaku penyakit, kita pun ingat Allah. Kalau sebelum tu kita leka, lalai, bila berlaku penyakit, kita pun rajin tahajud, betul tak? Kita pun rajin baca Quran, kita pun rajin bangun malam, menangis. Hari Jumaat ini rasa macam pendek sangat kerana nak berdoa kepada Allah, menjangkakan waktu-waktu mustajab itu, mencari bersungguh-sungguh. Maka demikianlah, tuan-tuan, perkataan nadhir mubin ini untuk kita faham bahawa Allah SWT beri kepada kita hukuman dalam kehidupan ini, ujian dengan tujuan untuk kita kembali kepadanya. Jadi itulah
apa yang terdapat di sebalik perkataan nadhirun mubin. Jadi semua tindakan yang Allah kena kepada kita tuan-tuan bersifat adil, maha suci Allah melakukan perkara yang sia-sia. Subhanaka ma khalaqta hadza batila, maha suci engkau ya Allah daripada menciptakan benda yang sia-sia. Maka dalam hidup ni tuan-tuan, tujuan satu ujian itu dikenakan kepada hamba adalah untuk mengembalikannya ke pangkal jalan, dekat semula dengan Allah Subhanahu taala. Kemudian dalam ayat yang ketiga kita dapat lihat ani'budullah wattaquhu wa ati'un. Ani'budullah, iaitu untuk beribadah kepada Allah, bertakwa kepadanya, dan juga untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini tujuan kita hidup adalah untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah Taala menjadikan kita adalah tujuannya untuk ibadah kepada Allah SWT dan juga untuk bertakwa kepadanya. Alangkah peliknya bila kita jumpa dalam hidup ini tuan-tuan, seorang yang berkata saya tak sempat nak sembahyang, saya tak sempat nak tutup aurat, saya susah lah kalau hidup ni tak terlibat dengan rasuah. Kalau tak macam mana nak berjaya perniagaan? Tuan-tuan dia boleh kawasikan. Adakah wajar kalau kita jumpa seorang pekerja yang duk bekerja dengan kita, kita jadi majikannya, tiba-tiba dia datang jumpa kita, kita minta dia buat kerja, kita tak sempat lah bos. Aku bos engkau lah, aku bagi arah daripada kau ikut. Kau ada bos lain. Kau tahu tak, kalau aku telefon pada waktu office ini daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang contohnya, waktu kau bekerja, bukan musim BKP lah, aku telefon kau ataupun kau work from home sekalipun, maka ketika aku call kau kena angkat. Kalau waktu ini Perdana Menteri call kau pun aku call clash call kau kena angkat, call aku bos kau. Nampak tuan-tuan? Siapa lagi kita nak sebut? Raja call sekalipun, memang raja itu berdaulat bagainya. Tapi aku majikan kau, aku sangat utama kerja pada orang lain. Jadi kalau kita nak ibaratkan tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian dalam hidup ini, bila ajaibnya, peliknya, bila ada orang mengatakan bahawa saya tak sempat nak ibadah, tak sempat sembahyang, tak sempat nak puasa. Kau diciptakan untuk ibadah pada Allah, kau tahu tak? Macam mana boleh terlintas terkeluar terbit daripada mulut mualangkan celuparnya kata-kata bila kamu menyifatkan bahawa aku tak sempat, tak punya masa untuk beribadah kepada Allah SWT. Inilah orang yang paling derhaka kepada Allah, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dia duduk kat dunia ni, dia bertuhankan kepada nafsunya, nampak jelas sekali begitu keadaannya, kerana dia telah menyifatkan bahawa ibadah kepada Allah tu secondary, ada benda primary yang lain yang lebih utama yang perlu didahulukan. Tapi bila kita nak beribadah kepada Allah, kita kena kenal Allah, kita kena belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah kepada Allah, tuan-tuan. Jadi kalau kita tak kenal Allah, macam mana kita nak beribadah kepadanya? Kalau kita kenal Allah, kata macam mana nak cinta kepada Allah SWT, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi itu sebabnya kalau kita jelaskan dalam kuliah semalam bagaimana berkata seorang tabi'i yang terkemuka tentang perkataan takwa ini, kita telah bincangkan tuan-tuan. Dan begitu juga disebut oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Semalam kita dah bincang perkataan disebut oleh Talq bin Habib, dan kita lihat juga kalam Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang perkataan takwa. Takwa ni seumpama apa yang disebut al-khawfu minal jalil wal iman bil tanzil wa ridha bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil, iaitu engkau takut kepada Allah Taala, takut hukumannya, takut kepada siksaannya, takut kepada kekuasaannya. Engkau kemudian beriman dengan Al-Quran Al-Karim, mentadaburnya, berusaha untuk memahaminya, meluangkan masa kamu untuk mengkajinya. Yang ketiga, iaitulah kamu redha dengan apa saja pemberian Allah sekalipun sedikit. Yang terakhir, engkau buat persiapan untuk kembali kepada Allah, kerana kematian itu adalah satu benda yang tak boleh dijangkakan. Inilah sifat orang bertakwa. Begitu Syekh Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada seorang sahabat yang mulia namanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Ubay bin Ka'ab ni seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, yang sangat tinggi ilmunya. Pernah Nabi tersilap bacaan dalam Al-Quran, lalu para sahabat tanya, Rasulullah baca ayat ini tidak menyambung bahagian ini, Rasulullah terlupa ataupun dia telah dimansuhkan hukumnya oleh Rasulullah. Maka Rasulullah tanya, betul ke Ubay bin Ka'ab? Ubay jawab, ya wahai Rasulullah. Maka Nabi nak dapat pengesahan daripada manusia yang unggul macam Ubay bin Ka'ab ni, tuan-tuan. Untuk mengetahui tuan-tuan bahawa Ubay bin Ka'ab ni pernah mendengar Nabi SAW telah bersabda bahawa demam itu merupakan sebahagian daripada penghapusan dosa untuk kita. Janganlah kita cela demam. Ya, kalau seseorang kita kena penyakit apa jua sekalipun lah tuan-tuan, redha lah tuan-tuan, hadapilah ia. Kalau seorang itu
sampai kepada kematian, kerana penyakit dialaminya, dia mati syahid, tuan-tuan. Mudah-mudahan begitu yang disebut dalam hadis Nabi SAW, seperti COVID pada hari ini dan sebagainya. Maka Ubay bin Ka'ab bila mengetahui demam itu merupakan sebahagian daripada kasih yang Allah, penghapusan dosa, maka Ubay bin Ka'ab minta kepada Allah SWT supaya menjadikan dia demam sepanjang hidupnya, tuan-tuan. Sehingga anaknya berkata, ketika ayah kami menguruskan jenazah ayah, badannya masih panas lagi, dia demam. Walaupun dia demam sepanjang hidupnya sejak doa itu, tapi dia tidak pernah tertinggal sembahyang berjemaah bersama dengan Rasulullah SAW, walaupun sekali tak pernah. Yang kedua, semua urusan jihad dan juga perjuangan bersama dengan Islam, bersama Rasulullah, beliau tidak pernah keciciran, sentiasa menyertai bersama-sama. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala, ya. Jadi Ubay bin Ka'ab ini berkata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, takwa itu berarti seolah-olah Tuan berjalan dalam satu tempat yang penuh dengan onak dan duri. Maka bagaimanakah tindakan Tuan kalau berjalan di tempat yang penuh dengan onak dan duri? Tentulah kita bimbang pakaian kita, mungkin terkoyak, mungkin terluka, mungkin boleh membahayakan anggota kita kalau kita tidak bersiap siaga. Maka demikianlah dalam kehidupan ini, takwa pada Allah itu berarti kita mematuhi segala perintahnya dan mengelakkan diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai olehnya. Kena berjaga-jaga sentiasa, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Itu sebab antara doa yang paling banyak kita patut amalkan, seperti yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Kita dah belajar doa ni beberapa kali, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, berilah kepada aku hidayah, beri kepada aku ketakwaan, beri kepada aku Allahumma inna as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf, kemuliaan diri, kesucian diri, wal ghina, dan kekayaan. Kekayaan tu kita minta selepas keimanan, selepas kesihatan. Jangan minta kekayaan awal, akhirnya bila dapat kekayaan kita dalam keadaan sakit dan harta kita habis, kita gunakan untuk merawat penyakit kita, ataupun kita tak dapat mengecapi langsung kemewahan itu kerana penyakit yang kita alami. Ada sebahagian orang seperti itu keadaannya. Jadi kita kena banyak berdoa kepada Allah, keimanan, kesihatan, barulah datang kekayaan. Jadi kalau kita perhatikan, tuan-tuan yang berkasihan, ni adalah konsep ibadah. Jadi ada orang yang mengatakan, saya tak sempat nak bangun sembahyang subuh lah. Kenapa kau tak bangun sembahyang subuh? Malam tadi kau tengok movie, malam tadi kau lalai dengan berbagai-bagai perkara, engkau tak sempat ibadah. Engkau ni betul lah kata-kata kau. Memang tak wajar sekali bila kita mengatakan kita tak sempat beribadah kepada Allah, sedangkan kita datang ke muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Umpama bekerja tadi, kalau dia bekerja dengan majikannya memberikan kepadanya SOP, berikan kepadanya perkara yang perlu dibuat, job spek yang patut dia tunaikan, tapi dia tidak buat, dia buat benda lain. Tentulah tidak ada majikan dan dunia akan reda melihat keadaan itu berlaku. Tentulah orang seperti ini diusirnya. Jadi berbalik kepada prinsip kehidupan ini, tujuannya untuk beribadah kepada Allah, tuan-tuan, bukan untuk buat benda lain. Seterusnya saya ucapkan tahniah kepada 3 orang yang terpilih semalam dalam kuis yang diadakan. Malam ni kita lihat, malam ni tak ada kuis. Saya kata ada kuis, tapi malam ni kita tangguhkan dulu. Nanti kita sambung pada waktu lain kuis. Saya nak bagi hadiah lagi macam-macam buku, macam-macam Quran, tafsir, termasuk juga dalam kita punya kuis nanti. Siapa yang sangat bernasib baik akan dapat hadiah tafsir Ibn Katsir. Jadi yang kita pelajari sekarang lengkap satu set. InsyaAllah nanti kita akan adakan si soal jawab lagi. Baik, jadi inilah tujuan ibadah. Bila kita belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah, kita faham siapa kita dan juga bagaimana peranan kita dalam kehidupan. Tapi bila kita disibukkan dengan perkara-perkara lain, kita mengabaikan tujuan ini tadi, maka sebenarnya kita telah menzalimi diri kita sendiri. Sesuai dengan kata Ibn Athaillah Iskandari, ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Apa maksudnya, tuan-tuan? Ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Maksudnya, engkau menyebut-nyebutkan diri membuat perkara ataupun mencari perkara, merebut, menghambat perkara yang telah ditetapkan oleh Allah bahagian untukmu, iaitu pembagian hartanya, rezekinya. Engkau sibuk diri engkau untuk mengejarnya, tetapi engkau melalaikan perkara yang diminta oleh Allah kepadamu. Itu semua menunjukkan bahawa pintu hatimu telah tertutup.
Jangan jadi orang seperti ini tuan-tuan, menghambat dunia, tak sia-sia. Tapi perkara ibadah jadi sengit bengit. Kerana apa tuan-tuan? Kerana hati penuh sangat dengan cinta dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, iaitu cinta kepada dunia melampau-lampau dan takut kepada kematian, benci kepada kematian. Memang semua orang takut kepada kematian, tapi benci dimasukkan di sini memang tidak ada dalam lidahnya langsung persiapan untuk mati. Sibuk dengan dunia, usia dah puluhan tahun, 60-70 tahun pun kelakuannya macam orang muda lagi, masih sibuk berhibur lagi, masih ada lagi apa tuan? Apa dipanggil? Kelipan emas, apa nama? Kelipan perak, apa benda lah tuan-tuan yang menjelaskan. Jadi kita bimbang dalam kehidupan ni kita tak menunaikan hak-hak Allah SWT dalam konteks ayat ni tadi, iaitu kita tidak beribadah kepada Allah. Tuan-tuan, untuk tuan-tuan faham, ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Yang ketiga itu sembah Allah, bertakwa kepadanya dan taat kepadaku. Taat yang dimasukkan ke sini sebahagian daripada para ulama tafsir mengatakan taat kepada Rasulullah SAW. Kerana Allah Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surah Ali Imran, contohnya ayat 1, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kamu nak memahami ibadah kepada Allah, kamu mesti mengikut suluhan wahyu yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amat mustahil bila seseorang berkata aku nak direct beribadah kepada Allah tanpa Rasulullah SAW. Aku tak perlu kepada Rasulullah. Habis kau sembahyang macam mana? Kau tunai haji macam mana? Siapa yang ajar kau ibadah haji itu? Yang ajar kau lah ustaz-ustaz. Ustaz-ustaz tu belajar daripada guru-gurunya, daripada guru-gurunya sampai kepada sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada orang yang mendakwa diri tak mengikut sunnah, menganggap hadis ni ditulis selepas 150 tahun Nabi wafat. Sebenarnya mereka merupakan orang yang tersilap, tuan-tuan yang berkasih. Dia mengkaji, membaca pahaman orientalis, dia kagum dengan kata-kata orientalis yang menatijahkan dia berkata hadis-hadis Nabi ni semua tak boleh pakai. Dia ditulis 150 tahun lepas daripada Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak betul. Orang Arab bukanlah bodoh sangat. Jahil yang telah kita pelajari sebenarnya bukan jahil itu berarti bodoh, tuan. Jahil itu berarti mereka menolak Islam. Wala tabarajna tabarujal jahiliyatil ula. Bukan. Orang Arab dulu berniaga, mereka ahli perniagaan. Sebab itu dalam surah Quraisy itu, lila fi Quraisy. Orang pandai berniaga, pandai berkira, tuan-tuan, pandai mengira-ngira. Tak macam mana mereka jadi businessman. Tuan-tuan menyangkakan bahawa kita business hebat dari mereka ke? Kita pergi ke Arab Saudi itu, kita lihat mereka berniaga cash setiap hari, tuan-tuan. Seseorang daripada mereka pendapatan hariannya macam kita pun ratus ribu. Kita nak kata diri kita lebih hebat mereka, tak, mereka lebih hebat daripada kita dari sudut perniagaan. Lebih laju akalnya, lebih bijak percaturannya, lebih besar saiz perniagaan. Lalu orang-orang tadi kata bahawa Arab ni ummi yang dimasukkan di situ, mereka tak kerti menulis, maka mereka hanya belajar menulis. Lepas naiknya tamadun Abbasiyah, Umayyah, ini perbohongan, tuan-tuan. Bukankah Quran telah ditulis di atas pelepah-pelepah taman, kulit-kulit binatang? Begitu juga bersama dengan Al-Quran ditulis oleh para sahabat, hadis-hadis Nabi SAW. Kerana hadis-hadis itu mentafsirkan Quran yang mereka tidak faham. Jadi ada golongan yang mengatakan bahawa kami tidak mau terima hadis kerana hadis ni tulis 150 tahun dan dia takluk kepada fahaman orang selepas itu, bukan daripada yang dikenaki oleh Rasulullah SAW. Kata-kata nampak bijak, tapi sengitnya bila kita tanya pada dia, kalau gitu kau sembahyang macam mana? Tengok orang lain sembahyang lah. Orang sembahyang tu macam mana? Dia belajar dari guru dia kan. Guru dia baik guru sampailah kepada sahabat-sahabat Nabi, sampai kepada Rasulullah SAW. Mana menunjukkan dia ditulis. Tak macam mana pula rekod itu boleh dipalsukan, boleh ditulis ikut hawa nafsu masing-masing. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, ayat ini mengesahkan kepada kita kedudukan Nabi SAW. Kerana qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau engkau taatkan kepada Allah, engkau dakwa, kau cintakan Allah, ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan jadi seperti golongan Kristian yang pernah berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kami mentaati Allah, mentaati Rasul sebelummu, tapi tidak kepada kamu wahai Muhammad, kami tak perlu padamu. Maka Allah menurunkan ayat ini sebagai menunjukkan keserasian hubungan dengan Allah itu perlu dimulakan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana seperti yang telah kita bincangkan tadi, Nabi-Nabi diutuskan oleh Allah untuk memberikan kepada manusia jalan petunjuk, menunjukkan mereka bimbingan bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita fahami di sini, kata Dr. Atik Nabulisi dalam tafsirnya, bila Allah menyatakan dalam ayat yang ketiga yang kita akan tutup bicara pada malam ni, ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Ani'budullaha wattaqu wa ati'un. Ani'budullah, beribadah kepada Allah, kemudian bertakwa kepadanya, kemudian wati'un,
Ini adalah 3 perkara yang diselaraskan, yang dirangkaikan. Yang pertama sekali, wa'budullah ni berarti cintakan Allah. Macam mana nak ibadah kepada Allah kalau tak cinta kepadanya, tuan-tuan? Kita jadi isteri sebagai contohnya, buat apa saja untuk suami, jadikan suami gembira, salam cium tangan dia, sediakan makanan yang enak-enak untuknya. Seperti tadi kita bincang surah Nisa, dahulu pesan orang-orang saleh, jangan nampak yang tak elok daripada badan kita, jangan keluarkan bau yang tidak enak untuk hidungnya, jangan mendengarkan pada dia berita-berita yang kurang baik, kerana suami kita bergelanggang di luar melihat macam-macam orang. Nanti takut ada orang di luar nanti lebih mengagumkannya daripada isi yang ada di rumah. Gitu kan, tuan-tuan? Jadi maksudnya Ubudullah ni beribadah kepada Allah, dia melahirkan perasaan cinta. Lepas kita belajar tentang Allah ni, cinta pada Allah, maka menyebabkan kita semayang. Sebab aku cinta Allah. Seperti kata Rabi'atul Adawiyah, aku ibadah kepadamu ya Allah, bukan sebab takut nakamu, bukan sebab cinta nak masuk syurgamu, tapi kerana cinta kepadamu. Walaupun keduanya tidak diciptakan, aku tetap ibadah kepadamu ya Allah. Jadi begitulah makam yang sangat hebat. Kemudian takwa kepada Allah ni berarti takut padanya. Takut pada Allah, kata Imam Ghazali, bukan macam takut pada makhluk. Kalau kita takut pada orang yang jahat, kita meninggalkannya. Takut pada binatang bahaya, kita tak pergi ke situ. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita kena juga datang kepadanya, tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Dan yang ketiga, wati'un. Wati'un ni berarti taat kepada ku. Ini namanya wasilah. Jadi 3 benda, tuan-tuan. Yang pertama tadi, wa'budullah berarti cinta pada Allah. Wattaqu berarti takut kepadanya, khasyah. Ya, takwa ni sama makna dengan khasyah juga. Yang ketiga, wati'un. Wati'un ini berarti wasilah, iaitu cara. Sekarang kau cinta pada Allah kan, tapi kau takut juga tersilap melakukan perkara yang melukai lainnya, bukan? Macam mana cara kau nak bertemu dengan Allah? Kau ikut Rasulullah. Maka itu datang perkataan wati'un. Jadi tuan-tuan, cukup setakat ni dulu untuk malam ni. Semoga yang baik semuanya daripada Allah, Tuhan manusia. Terima kasih kerana sudi hadir dalam kuliah ni. Jangan lupa share dengan teman-teman kita yang lain, yang moga-moga ada manfaat padanya. Jangan lupa tuan, anak-anak kita berada musim cuti yang panjang seperti ini, kita tahu apa mereka buat. Dapatkanlah buku-buku latihan dari Telaga Biru. Kami bukan saja menerbitkan buku-buku agama, pendidikan Islam, bahasa Arab, malah kami juga menerbitkan buku maths, sains, geografi, sejarah, bahasa Inggeris. Itu dari guru-guru pakar, guru cemerlang di kalangan kawan-kawan kita, mungkin kakak kita, abang kita, cikgu-cikgu yang cemerlang ini menulis untuk kami. Alhamdulillah kesedaran daripada mereka kerana nak bekerjasama dengan syarikat Islam dengan kami. Mungkin ada sebahagiannya nak berubah arah ni bersama dengan syarikat yang bukan Islam, sekarang nak buat dengan Islam. Alhamdulillah, tanda iman mudah-mudahan. Jadi mengharapkan sokongan tuan-tuan, anak-anak kita yang cuti panjang pada waktu ni, tolonglah bagi mereka peluang untuk membaca, mengkaji buku-buku yang kami terbitkan. Itu dia, guru-guru pakar, guru cemerlang, berbagai-bagai disiplin ilmu ada, alhamdulillah. Dan saya tekankan ada juga jawi, ada macam mana nak memperbaiki tulisan kaligrafi Arabik jawi mereka, kerana dengan membaiki tulisan dia punca rezeki, kata Imam Ali karramallahu wajhah. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Telaga Biru. Dan pensel kaligrafi pun kami ada sediakan bersama-sama dengan tulisan kaligrafi itu. Dan bagi tuan-tuan, kami juga ada menerbitkan buku Kembas Tari Salat yang mengajar anak-anak kita fardu ain. Kembas Tari Salat ini penting untuk anak-anak kita di peringkat sekolah rendah tahap 1 dengan sekolah rendah tahap 2. Tahap 1 tu 1, 2, 3, dan kemudian tahap 2 itu, tahap tinggi itu, iaitu 4, 5, 6. Bagaimana belajar baca Al-Fatihah, bagaimana baca tahiyat akhir, bagaimana baca doa kunut. Tolong dapatkan tuan-tuan ni Kembas Tari Salat yang kami telah terbitkan. Walaupun anak-anak kita bercuti ke sekolah, tapi kita sebagai ayah ibu kena jadi facilitator untuk mereka, mengajar mereka benda-benda fardu ain ni, tuan-tuan. Jangan biarkan mereka besar, tuan-tuan. Anak perempuan tu cepat baliknya. Kadang-kadang haid pun dia tak boleh nak tahu lagi, dia tak faham lagi. Dia kena ajar, tuan ni. Ambil peluang untuk ajar anak kita mandi hadas besar. Buku Kembas Tari Salat ni sangat penting untuk tuan-tuan miliki dan ajar anak-anak kita, walaupun saat anak-anak kita pergi ke sekolah pada hari ini. Kalau di sekolah yang merupakan satu kewajipan untuk anak-anak belajar Kembas Tari Salat ni. Jadi tuan-tuan dapatkan dekat www.telagabiru.com.my, order online, kami akan hantar ke rumah tuan-tuan insya-Allah ya. Dan jangan lupa sekali lagi saya tekankan, dapatkan Habat Sauda Bikar yang sekarang kami adakan kempen, dapat buku, dapat korma dengan memiliki Habat Sauda Bikar ni. Telah diproses untuk mudah kita menikmatinya, berbeza daripada minyak ke biji sukar untuk kita telan. Baik tuan-tuan, saya daripada itu
Saya juga mengharapkan kalau tuan-tuan berminat untuk terima kasih Nora Mahmud. Bagi tuan-tuan yang belum masuki Telegram sahabat Ustaz Hazan, kat situ soalan-soalan kuis dikumpulkan, ya, dan juga kami akan mengumumkan pemenang-menang di situ juga. Jadi tuan-tuan tolong masuk Telegram sahabat Ustaz Hazan, tolong war-warkan. Dan lagi, bagi mereka yang melakukan ibadah korban, masih ada waktu lagi. Kami di Zazan Travel sudi untuk menguruskannya di Syria, di Yaman, di Sudan, di Mekah, di Kamboja, di Vietnam. Jadi saudara-saudara kita yang susah di sana amat memerlukan perhatian daripada tuan-tuan. Bagi tuan minat untuk lakukan ibadah korban dan nak share dengan anak untuk akikah pun boleh. Ya, bagi mereka yang belum buat akikah untuk anak-anaknya pun boleh kami uruskan, insya-Allah. Ya, terima kasih tuan. Korban tuan-tuan, akikah tuan-tuan amanah di bahu kami. Jadi kita akan bagi hadiah, sijil dan sebagainya, dapatkan daripada Zazan Travel. Terima kasih tuan. Tolong panjangkan video ni pada teman lain. Sekian setakat dari saya dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhina wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa rudina wa rida 'anna. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام من سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Semua kita tangguhkan dengan baca suratul Asr tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian tuan-tuan, atrukukum tahta riayatillah ya hifzi, astaudi'ukum Allahu dinakum wa amalatukum wa khawatim amalikum. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan, kasih sayang, perhatian, pemeliharaan Allah SWT. Moga Allah pelihara kami dan juga tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.